صراطك المستقيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وقنا واخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم تقبل منا دعاءنا ورجاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Hari ini suara normal sikit. Innal ladzi bawah tu 53 bawah sama 54 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ayat 134. Surat 53 bawah sekali, tarik bawah 53 bawah sekali. Bawah sekali. Juga bawah sekali. Kita baca alena. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Ayat 174 sehingga 176. Ada 3 ayat. 1, 2, 3 lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب bahawasanya segala mereka yang sembunyi mereka itu akan barang yang telah turun oleh Allah daripada kitab, daripada sifat Nabi dan waktu zahirnya. Bahawasanya inna, kita tengok satu-satu. Inna, bahawasanya alladina, segala mereka yang segala mereka yang alladina yaktumuna, yang sembunyi mereka itu, yaktumun ma anzalallah, akan barang yang telah turun oleh Allah, minal kitab, minal kitab, daripada kitab. Dekat tu ya. Kemudian daripada sifat Nabi dan waktu zahirnya, itu penerangan tentang apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, tentang apa yang Allah Ta'ala turunkan yang mereka itu sembunyikan, iaitulah tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu zahirnya. Apa makna waktu zahir? Waktu lahir dan juga waktu diangkat menjadi Rasul. Sama ada zahir sebagai seorang manusia yang baru lahir, ataupun dizahirkan sebagai seorang Rasul, dilantik sebagai seorang Rasul ketika berumur 40 tahun. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Mereka boleh membaca kitab,
dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Nabi Muhammad dinamakan dengan Ahmad. Dinamakan dengan Ahmad. Dan dijelaskan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca adalah ayat yang terdahulu. Sifat-sifat Nabi, sifat zahir Nabi. Nabi seorang yang berkulit putih, seorang yang bermata bercelak, seorang yang ikal mayang rambutnya. Semuanya diceritakan di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan juga bilakah yang akan lahirnya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi orang yang membaca kitab Taurat dan Injil daripada kalangan Ahlul Kitab, mereka menyembunyikan. Pertama sekali, sifat dia sembunyi. Yang kedua, wayashtaruna bihi thamanan qalila, dan membeli mereka itu dengannya akan harga yang sedikit daripada dunia. Yashtarunya wa yashtaruna, mereka membeli. Kalau seorang yashtari, Muhammad yashtari, Ali yashtari, beli. Ramai yashtaruna, itu bahasa Arab. Ada lagi bahasa Arab? Ada, alhamdulillah. Wa yashtaruna, dan mereka itu, dan membeli mereka itu dengannya. Dengan apa? Dengan kitab, akan harga yang sedikit daripada dunia. Mereka menukar. Beli ni makna apa? Tukar satu dengan satu. Makna beli ni, kita tukar satu barang, kita ambil satu barang, kita beli. Dulu mana ada duit, kan? Sebelum ada duit dulu, orang tukar barang dengan barang. Pisang dengan nyok. Saya nak beli nyok ni, ambil pisang lah, tukar dengan pisang. Lepas tu baru kita pakai duit, dipanggil mata wang, umlah harap kata. Kalau kita Malaysia RM, dulu ringgit, dari ringgit Malaysia. Di Thailand baht, Indonesia rupiah. Di Mesir pound Mesir ataupun junai. Di Mekah rial. Jadi itu duit. Bagi duit dapat ayam goreng, bagi duit dapat kereta. Itu jual beli. Jadi mereka menukar dan membeli mereka itu dengannya akan harga yang sedikit. Membeli apa? Dunia. Apa harga dia? Membeli apa? Membeli dunia lah. Harga dia agama. Tukar agama, ambil dunia. Tukar kitab, isi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam kitab Taurat, sembunyi. Pasal apa? Nak dunia. Tukar apa yang ada dalam Quran, sembunyikan apa yang ada dalam Quran, tak beritahu yang sebenarnya apa yang ada dalam Quran. Pasal apa? Takut terlepas dunia. Pasal nak dunia, maka itu dipanggil yashtaruna. Mereka membeli bihi thamanan qalila. Mereka membeli dengan agama itu, ditukar mendapat suatu harga, suatu benda yang sikit. Dunia ni sikit dah, qalil. Dunia ni sikit banding dengan akhirat. Sembahyang 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pasal apa? Pasal balasan di akhirat itu besar. Baca 3 ayat dalam sembahyang, baca 3 ayat saja. Nabi kata pada suatu hari, Nabi SAW kata kepada sahabat, dia tanya sahabat, ayuhibbu ahadukum, mahukah kamu kalau aku nak bagi tahu kepada kamu bila kamu balik ke rumah ini, bila kamu baca ayat, malah Nabi kata, maukah kamu aku nak bagi tahu seronok tak
kalau kamu balik ke rumah dapat 3 ekor unta gemuk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami seronoklah kalau dapat 3 ekor unta gemuk. Unta gemuk 3 ekor. Nabi kata, kalau kamu seronok dapat unta 3 ekor, dapat free, tak kena duit. Nabi kata, kalau kamu baca 3 ayat dalam sembahyang kamu, 3 ayat je, lebih baik daripada kamu dapat unta 3 ekor. Yang gemuk-gemuk, kata buri ke gemuk. Itu maknanya balasan di akhirat. Baca 3 ayat lebih baik daripada dapat unta 3 ekor gemuk-gemuk. Baca dalam sembahyang. Itu kelebihan baca ayat Quran dalam sembahyang. Itu dia. Nak balasan di akhirat, nak bagi dengan dunia ni, sikit sangatlah dunia. Tapi mereka itu sanggup menukar dunia, mengambil dunia dan menolak akhirat. Siapa dia ni? Ahlul Kitab. Ahlul Kitab di kalangan Nasara dan Yahudi. Adakah ayat ni untuk mereka saja? Tak. Al-Quran menjadi panduan kepada kita sepanjang hayat, sepanjang zaman, sampailah akhirat, sampailah sebelum kiamat. Quran ni wajib diamalkan dan menjadi panduan kepada kita. Maka kalaulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat seperti ini, maka dia juga orang yang menukar agama dengan dunia. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Orang Yahudi ni, sebelum tu kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata al-yahudul ladina katamu sifata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kutubihim allati bi aydihim. Orang Yahudi, ahlul kitab, mereka itu menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka yang berada di tangan mereka, kitab Taurat dan Injil. Di mana dalam kitab Taurat itu tashhadu lahu birrisalati wan nubuwah, menceritakan, menyaksikan bahawa adanya seorang nabi dan rasul yang akan lahir. Fakadamu zalika, maka mereka itu menyembunyikan berita ini li'alla tadhhaba riyasatuhum, supaya tidak hilang riyasatuhum, kepemimpinan mereka, riyasah, tidak hilang jawatan mereka. Wa ma kanu ya'khudunahu minal arab, dan apa yang mereka ambil daripada orang-orang Arab, minal hadaya, yang terdiri daripada hadiah, pemberian, ala ta'zimihim iyahu, ala ta'zimihim iyahu. Orang Arab muliakan orang Yahudi kerana mereka ada kitab. Orang Arab muliakan orang Yahudi kerana ada kitab. Maka mereka bila muliakan orang Yahudi, mereka bagi hadiah, bagi duit, bagi kedudukan kepada orang Yahudi, mendapat tempat dalam masyarakat Arab. Maka untuk mengekalkan kedudukan mereka, mereka sanggup sembunyikan berita yang benar yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil. Pasal apa? Pakat. Pasal apa? Duit dunia. Ini perangai Yahudi. Fa khasyaw la'anahumullah, maka mereka bimbang, semoga Allah melaknati mereka. Fa khasyaw, mereka bimbang. Tak ada dalam tu, tak ada. Saya baca kitab Ibnu Katsir,
Cari tak jumpa lah. Tak puas saya baca kitab ni bagi jelas lagi. Depa bimbang in azharu zalika an yatba'ahu an-nas wa yatrukuhum. Mereka bimbang kalaulah mereka menjelaskan berita Nabi Muhammad ni ada dalam kitab Taurat, maka orang Arab akan meninggalkan mereka dan akan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hilang pengaruh. Jadi digunakan agama dia untuk menarik pengaruh orang. Kita tak guna agama untuk menarik pengaruh orang sokong kita, tapi kita ajak orang berpegang kepada agama. Nabi Muhammad tak menggunakan pengaruh agama untuk sokong dia, tapi supaya beramal dengan agama. Silap. Jangan silap. Tengah orang kata ni pok ni guna agama untuk tujuan apa? Tujuan politik. Gunakan agama untuk tujuan mengambil pengaruh, cara pengaruh. Dah, Nabi lain, Yahudi lain. Perangai Yahudi, dia tak mau pegang kepada agama. Pasal apa? Pasal kalau pegang ke agama, kalau cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitab Taurat, maka orang tak akan ikut Yahudi, orang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh. Tapi Nabi Muhammad suruh orang ikut Quran. Adakah Nabi Muhammad menggunakan Quran untuk tujuan peribadi? Tak. Nabi Muhammad ajak sebagai tanggungjawab dia sebagai Rasul, ajak mari beriman kepada Allah, mari kita ikut Quran dan Sunnah. Itu supaya selamat dunia akhirat. Yahudi tak, dia nak bagi orang ikut dia, jangan orang tinggal dia, maka dia sembunyikan apa yang benar di dalam kitab Taurat dan Injil. Itu dia tak ada. Baik. Kalaulah kita tak mau beritahu apa yang dalam Quran, apa yang ada dalam Quran, kita tak habaq pasal apa, nanti orang tak sokong kita. Kita tak buat benda tu, kita tak mengaku benda tu, sembunyi, kita tahu kata betul, tapi kalau aku habaq lagi orang tak sokong aku. Itu macam Yahudi lah perangai. Ni benda ni haram, tapi tak boleh habaq. Kalau baca apa lompat-lompat je, baca benda ni cepat-cepat je, tak mau baca lama-lama. Nanti orang tahu susah. Nanti orang tahu aku pun tak ikut apa yang ada dalam tu, nanti orang tak ikut aku. Itu tak boleh. Kita baca tafsir sebelum ni, bila sampai satu peringkat, apabila orang Yahudi minta berlakunya perselisihan pendapat dengan orang Yahudi dengan orang Arab, bawa pergi jumpa Nabi. Nabi suruh baca kitab Taurat sampai kat bab apa? Bab rejam. Bila berzina kena rejam, bila minum arak kena sebat. Dia tutup dengan lengan baju dia supaya tak nampak. Itu perangai ulama busuk, ulama busuk, ulama jahat. Baik, kita semua ayat ni nampak tak sifat tu? Sifat tu jangan kita pakai. Kita tak boleh. Bukan nanti kepada ulama, kita pun ulama juga dalam bab kita lah. Kita ni pun ulama lah. Ulama dalam bab kita tahu lah. Jangan mengaku lah kita ulama. Kita mengaji kat sini semua ulama. Ulama dalam bab kita tahu dah. Maknanya kita ada ilmu. Jangan mengaku ulama kan. Malulah. Kita ada ilmu satu-satu bidang. Dalam Quran ada, dalam Sunnah ada, kita tahu. Tapi tak mau beritahu ke orang pasal apa. Kalau aku beritahu, nanti orang tak beli barang aku. Barang aku ni tak boleh, tak apa nak boleh jual sebab haram, ada syubhat. Tapi kalau kau habaq benar hukum, orang tak beli. Aku bersembunyilah, tak mau beritahu ke orang. Perangai serupa. Ulil haq walau kana murran, berkatalah, bercakaplah benar walaupun baik. Walaupun kita tak buat, tapi kita tahu hukum. Habaq haram, aku ni tak payahlah, aku tak boleh tinggal lagi, hampa jangan buat. Lebih baik daripada dia kata tak apa sebab aku duk buat. Jadi ulama lagi lah hebat. Ulama ni lagi hebat.
lagi tanggungjawab besar. Tak boleh sembunyi kata haram, kena kata haram. Kalau halal, kena kata halal. Jangan haram buat senang. Buat senang pun tak boleh. Masyarakat tu buat benda haram, dia oleh kerana dia tu buat ataupun dia tak buat, tapi kalau dijelaskan kebenaran yang ada dalam Quran Sunnah, maka orang pecat dia, maka dia pun senang tak abad. Maka perangai itu macamlah apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ni, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Apa jawapan dia? Jawapan dia, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Bermula mereka itu, tiada makan mereka itu pada dalam segala perut mereka itu, melainkan api neraka, kerana bahwasanya neraka tempat kembalinya. Ulaika, bermula mereka itu, ma, tiada, yakulun, makan, fi butunihim, pada dalam segala perut mereka itu, illa nar, melainkan api neraka. Sampai itu terjemah sebiji itu sampai situ. Bermula mereka itu, tiada makan mereka itu pada dalam segala perut mereka itu, melainkan api neraka. Hak mereka makan tu makan api neraka. Hak dalam perut mereka tu api neraka. Pasal apa? Kerana ada apa? Kerana bahawasanya neraka tempat kembalinya. Maknanya kalau makan duduk dalam, kita katalah kalau dah terjun dalam tung, dalam tangki jamban, dalam perut dia penuh dengan tai, maknanya dalam perut sajalah. Kalau masuk sampai dalam perut, hak di luar lagi zakat lah. No, tidak. Ada budak terjun di kampung saya, terjun, dia lompat-lompat atas tung, atas tangki najis, terjun masuk dalam sampai dalam perut. Ada alhamdulillah Allah tu, dia terjun selamatkan budak ni. Bila tekan perut keluar najis. Dalam perut saja kan najis. Kalau dalam perut pun ada najis, tai itu masuk dalam perut, penuh badan dah. Api pun serupa lah. Kalau Allah Ta'ala kata dalam perut dia penuh dengan api, pasal apa? Pasal makan punya pasal. Pasal apa? Cari makan. Tak abaknya pasal apa? Allah, kalau saya habak payah nak makan, gaji 12,000, 13,000, 40,000, nak tinggal dia bukan senang. Pasal apa? Habis dia kata, kalau habak pergi ikut tua, miss dia kata. Pasal perut nak jaga. Dunia aja nak jaga perut, tak boleh habak kebenaran. Maka Allah Ta'ala kata, hak mereka makan tu makan api neraka, pada muka. Al-iyadzubillah. Itu dia. Orang hidup atas dunia ni yang jaga sangat makan. Yang jaga sangat pasal tak boleh makan. Sebab tu orang kata apa? Pasal apa cari makan. Pasal apa ni? Tahu pun nak sokong juga. Tahu kata jahat, tahu kata buruk, tahu kata tak elok, pun nak sokong juga. Pasal apa? Allah cari makan. Cari makan. Dia akhirat esok neraka masuk dalam perut. Jangan kita buat perangai cari makan dulu. Hidup atas dunia bukan nak makan. No? Ya. Itu dia. Ya. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Bermula mereka itu, tiada makan mereka itu pada dalam segala perut mereka itu, dalam perut, melainkan api neraka. Kerana bahawasanya neraka tempat kembalinya, bukanlah duduk dalam syurga. Allah tak mahu hidang api neraka dah. Bukanlah duduk boleh masuk syurga dah, tapi makan api neraka dah. Duduk dalam neraka terus. Yang syurga boleh makan api neraka apa? Maknanya dia ni ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Bukan sembunyi semua, sebahagian saja. Bukan tak habak, hak baik habak. Hak tak ganggu duit dia habak. Hak tak ganggu pendapatan dia, dunia ni dia boleh habak. Kalau dalam TV pun ceramah berat. Habak hak elok dia apa tak tahu.
Kalau orang marah, menyebabkan orang marah, orang pecat dia, orang buang dia, orang tak bagi duit kat dia, maka dia tak mau khabar. Itu perangai macam ni lah. Orang tanya apa tanya hak tu, tanyalah hak lain. Tak mau. Bagi tanya. Awak tanya sensitif sangat. Tanyalah hak lain. Nanti nak cerita benda elok aja. Benda tak elok, dia tak mau cerita. Nanti orang pecat. Nanti orang tak bagi duit. Tu bahaya. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, dan tiada menegur akan mereka itu oleh Allah pada hari kiamat, kerana ghadab, marah atas mereka itu, dan tiada menegur akan mereka itu oleh Allah. Allah Ta'ala tak tegur. Yukallim makna cakap, wala dan tiada. Yukallimuhum, menegur akan mereka itu, bercakap dengan mereka itu oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Sampai dekat tu ya. Pasal apa? Kerana ghadab, marah atas mereka itu. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala tak mau tegur mereka, tak mau cakap dengan mereka. Ini gaya bahasa Quran. Kita pun kalau kita pergi rumah orang, orang tak mau cakap dengan kita, tuan rumah buat don saja. Tahu buat don? Buat don, cakap patah, tanya orang Kedah lah, kata don. Bukan don Daniel. Don. Malam ni Ustaz Zahar Idrus saya buat iklan di Kulim. Boleh pergi beramai-ramai. Masjid Taman Kenari. Iklan lagi di Al-Ustaz. Hari ni isu lusa lantunan mahabbah Habib Jidan. Tu dia. Simpan teringat iklan. Iklan tengah tak sonok ni bagi iklan kan. Hujung-hujung bagi iklan orang tak pernah dengar lah. Tengah tu dengar drama tu syok, keluar iklan. Boleh buat pasal tengah syok. Tu sambung balik. Kita buat iklan lagi baik. Ya. Ya Allah, macam tu lah kira-kiranya. Saya tak ada, saya kena pergi di Kulim. Cadang hati duduk di Ustaz, tapi badan duduk di Kulim. Pasal nak kena pergi rumah pula masjid Taman Kenari tu. Lepas tu dia kata siapa yang mai sini kena bawa balik anak saya duduk di Taman Kenari kafe situ, kena bawa balik. Jadi kita kena pergi situ, tempat yang bersejarah bagi saya. Dulu terjun di situ lah, terjun dulu. Ni nak pergi terjun pula bulan ni. Jangan rekam baik. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, dan tiada menegur akan mereka itu oleh Allah pada hari kiamat. Allah Ta'ala tak tegur kerana ghadab, marah atas mereka itu. Allah Ta'ala marah. Ghadab makna marah. Ghadab marah. Maghdub orang kena marah. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub tu orang yang kena marah. Siapa dia? Antaranya yang kena marah ni Yahudi lah. Dalam Quran dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, jalan yang dilalui oleh nabi-nabi, rasul-rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai akan mereka itu, Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, Kristian. Tapi Yahudi saja kah ya Allah Ta'ala marah? Tak, orang yang perangai macam Yahudi. Yahudi sembunyikan ilmu dia, maka kalau ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembunyikan ilmu, tak bagi tahu kebenaran, dia alim, dia tahu kebenaran tapi sembunyikan, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah. Ghadab, marah atas mereka itu. Marah ni bukan sama aja, tapi kita bahasa kita ni lain sikit. Bahasa Melayu ni dia banyak lapis.
Kalau kat kita sama kita kata marah. Kalau kat raja murka, maka letakkan Allah Ta'ala pun murka. Sebab murka ni orang yang tinggi-tinggi murka. Sama aja marah murka. Sini pun marah. Sama. Allah marah atas mereka itu. Tapi Allah marah bukan macam kita marah. Kita marah lain, Allah marah lain. Kita marah nak boleh buat apa sangat. Tapi Allah marah, Allah boleh buat apa-apa. Apa yang Allah Ta'ala nak buat, boleh buat kalau dia marah. Wala yuzakkihim, dan tiada suci ia akan mereka itu daripada berlumur dosa dengan diilham taubat atau Islam. Dan tiada suci ia akan mereka itu. Tiada suci ia akan mereka itu makna apa? Wala, dan tiada suci ia akan mereka itu yuzakkihim. Zakka yuzakki maknanya mensucikan. Bila suci akan tu bahasa kita kata lah ni mensucikan. Tiada mensucikan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan membersihkan mereka itu. Mereka siapa? Allah Ta'ala marah dia. Allah tidak akan membersihkan, mensucikan mereka itu daripada berlumur dosa. Allah Ta'ala tak akan suci, bersihkan mereka daripada dosa, berlumur dengan dosa. Allah biar mereka berlumur. Tahu berlumur? Berlumur pun tak tahu. Berlumuran, berlemos. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan mereka itu berlemos dengan dosa. Berlumur. Ada bahasa surat berlemos? Tak ada lah. Berlumuran. Bila kita berlumur ni maknanya teruk sangatlah. Dosa penuh lah. Dengan dosa. Bayangkan kalau penuh badan. Allah Ta'ala biar macam tu saja. Orang mau ikut lah. Orang mau dekat? Tak mau. Tak mau dekat. Apa cara Allah Ta'ala nak bersihkan dosa? Dengan ilham taubat. Kalau orang tu Allah Ta'ala nak bagi dia bersih, maka Allah Ta'ala ilhamkan dia nak taubat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Aku taubat dah, dulu ni aku silap. Sebab aku ni duk kira duit saja. Aku sanggup tak bagi tahu kebenaran. Lah ni aku tahu dah apa ni betul, depa tu salah. Aku tak mau ikut dah depa tu. Puak tu teruk. Aku nak ikut Islam. Aku nak taubat. Aku nak cerita hak betul. Ni orang betul. Orang yang bersih. Walaupun 20 tahun dia bergelumang dengan kebatilan, 20 tahun dia jadi menteri besar, dia boleh buat apa saja yang haram, tapi dia boleh taubat kepada Allah Ta'ala. Dia taubat. Pasal apa? Kalau jadi menteri besar ni, nak buat pahala pun banyak, nak buat dosa pun banyak. Nak berlemuh dengan dosa pun mudah, nak suci dengan kebaikan pahala pun boleh. Kalau lah dia nak tobat pada Allah, dia kata menyesal aku dulu silap, maka dia tobat. Ini orang yang dibersihkan oleh Allah. Kita pun jangan tunggu orang tak. Kita pun sama. Kita ni berlumah dengan dosa. Pasal apa? Kadang-kadang kita tak mau beritahu hak betul sebab nak jaga kepentingan diri sendiri. Nak jaga. Oleh kerana kita ni tahu dah tak boleh buat begitu, kita nak habaq hak betul dah. Aku tahu hak betul, tak mau sembunyilah hati aku. Aku tahu nak bagi tahu ke orang kebenaran Islam, maka maknanya kita sudah bertaubat kepada Allah. Ataupun Islam, dua benda. Allah Ta'ala nak suci. Kalau dia Islam dah, beriman dah, tapi dosa dia buat maksiat, maka dia bertaubat kepada Allah. Wasilah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aflaha, berjayalah orang yang Allah Ta'ala bersihkan dia. Dia mati dalam keadaan dia bersih, taubat. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya khaba, rugilah orang yang dassaha, dikotori dengan dosa. Dia kotor, berlemah dengan dosa, dia tak taubat, maka dia rugi. Ataupun Islam, cara Allah Ta'ala nak bersihkan hamba dia
dengan bagi hidayah masuk Islam. Terima Islam. Islam tu sendiri makna terima lah. Serah diri kepada Allah. Itu dia. Wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tidak akan membersihkan mereka itu daripada berlumuran dengan dosa. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit neraka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit, iaitu neraka. Neraka ni azab yang paling sakit. Tak ada azab yang lebih dahsyat daripada neraka. Dunia ni sakit tak tahu. Sakit sangat. Neraka, api neraka itu sendiri Allah Ta'ala bakar dia 1000 tahun. Bakaran yang pertama 1000 tahun, dia api itu warnanya merah. Bakar lagi, nyalakan lagi 1000 tahun, api itu tukar jadi putih. Daripada merah jadi putih. Bakar lagi 1000 tahun, bertukar jadi hitam. Tak ada cahaya. Api dunia ni adakah tak ada cahaya? Bila pasang api cahaya kan? Bercahaya. Tapi api akhirat tak ada cahaya. Hitam, gelap. Sudah. Sampai ada dalam hadis yang panjang ceritakan bila Jibril AS menceritakan tentang neraka ni, Jibril menangis. Jibril menangis depan Nabi SAW, dan Nabi pun dengar, tengok Jibril menangis, dia pun menangis. Hati panjang. Sahabat pun menangis bila melihat Nabi SAW menangis. Pasal apa? Jibril nangis pasal apa? Nabi tanya. Sampai Nabi kata, cukuplah Jibril. Jibril kata, aku menangis kerana aku bimbang. Aku ni berada dalam kedudukan malaikat yang diuji oleh Allah Ta'ala. Takut dia ni jadi malaikat yang diuji oleh Allah, takut tak tahan uji, jadi macam iblis. Jibril pun menangis. Padahal dia bukan ada dosa pahala. Pasal cerita neraka tu, Jibril pun menangis. Hak jenis makhluk yang tidak menangis pun menangis. Tapi dia menangis dengan arahan Allah. Nak abad kat kita kata neraka ni dahsyat sungguh. Malaikat Malik yang menjaga neraka tak pernah senyum. Kat Nabi Muhammad pun dia tak senyum. Malam Isra' Mi'raj, Nabi tanya, Jibril tu siapa tu? Jibril kata, itulah penjaga neraka Malik yang dia tak pernah senyum sejak dia dicipta oleh Allah Ta'ala sampai lah ni. Dia takkan senyum berdepan dengan orang yang akan masuk neraka, penghuni neraka. Dia tak senyum. Senyum pun tak. Kalaulah orang masuk penjara atas dunia ni, masuk main-main, warga penjara tu bagi senyuman sikit, dia berasa lega lah sikit. Oh, dia ni baik. Kalau semua bukan tak senyum, nanti dia apa? Lagi terseksa. Dah tak kena masuk penjara, senyum pun tak buat ni. Dia tu atas dunia, di akhirat itu neraka. Walahum azabun alim, Allah Ta'ala seksa sungguh. Allah Ta'ala ni kalau dia nak seksa sungguh. Itu sifat Allah. Muntaqim, bila Allah Ta'ala dia balas sungguh. Berkata Allah Ta'ala dah maha pemurah, dia boleh ampun. Kalau dia nak ampun. Tapi kalau dia nak seksa sungguh. Itu dia neraka.
walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit, neraka. Apa sifat Yahudi? Ulang balik, yang pertama, sembunyikan agama, sembunyikan hukum hakam, sembunyikan apa yang ada dalam kitab. Yang kedua, dia sanggup pasal apa sembunyi? Pasal nak dunia, tukar agama dengan dunia. Itu sifat dia. Apa balasan dia? Balasan dia ialah Allah Ta'ala tak tegur mereka. Ini tak tegur. Bila Allah tak tegur, yang tadi ya, susah hati dah orang tak tegur kita. Susah hati. Mengkelai dengan bini 3 hari 4 hari pun bini tak mau tegur, lelaki tak mau tegur, susah hati ya. Susah hati. Makan tak lalu, tidur tak lena. Bila boleh tegur, berapa lega kan. Ini muka Allah lega lah, tak marah dah. Apa padan. Tu orang tak tegur atas dunia, ni di akhirat. Allah tak tegur. Allah segala-galanya yang tak tegur. Allah. Cuba bayangkan, kita dulu dalam majlis ni, orang buat tak tahu kat kita tak tegur. Orang sembang sama-sama depa aja. Kita ni buat tak tengok aja. Kita pergi makan kenduri buat tak tengok kita lah. Tuan rumah tak layan, orang lain tak layan. Pilah ambil seorang-seorang sendiri. Orang tak mau sembang dengan kita. Apa jadi? Jauh hatilah. Balik tak makan dah. Nyong balik. Tak apa tak makan. Tak apa kalau dulu ni. Itu dia. Itu atas dunia. Ni Allah yang tak tegur. Allah yang segala-galanya. Yang dia boleh bagi apa saja. Allah juga yang boleh marah kat siapa-siapa. Dia boleh intiqam siapa saja. Tiba-tiba Allah tak mau tegur. Itu dia. Ini apa? Walahum azabun alim, dan mendapat azab yang pedih pula. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Bermula mereka itu, segala mereka yang tukar mereka itu akan dalalah, dengan buang hidayah, ambil sesat kepada buang Islam. Allah Ta'ala jelaskan sekali lagi, ulaika, bermula mereka itu, alladhina, mereka yang tukar, mereka itu akan dalalah. Ishtarau tu tukar, beli itu makna tukar. Akan dalalah, dengan buang hidayah. Dia ambil dalal, sesat, dia buang petunjuk hidayah, ambil sesat kepada buang Islam. Ambil sesat, buang Islam. Ni pelik. Hak sesat dia ambil pakai, yang dia buang Islam. Ini maknanya orang yang tukar agama dengan kesesatan, tukar kebenaran dengan kesesatan. Wal azab bil maghfirah, dan tukar azab dengan maghfirah. Arti tukar, ambil kerjaan azab, buang kerjaan ampun dosa yang disedia bagi mereka itu. Jika tiada mereka itu sembunyi hukum Allah. Kalau dia pun tak sembunyi hukum Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Tapi tak mau, dia pun sembunyi juga. Maknanya mereka tidak mau mengambil maghfirah, keampunan Allah. Bila dengar pun tak mau pakai juga. Dengar pun tak mau pakai juga. Ni orang yang tak mau minta ampun. Bila dia dengar, tahu begitu tapi tak mau pakai. Maka orang yang tak mau minta ampun pada Allah, dia tetap berada di atas jalan kesesatan, maka mereka ini akan mendapat azab Allah. Fama asbarahum 'alan nar, maka apa yang terlebih kuat sabar mereka itu atas api neraka itu. Ta'jub bagi orang yang mukminin daripada mengerja satu yang wajib, neraka, dengan tiada ambil hirau hendak taubat. Uslub gaya bahasa ni dipanggil uslub ta'ajub. Uslub ta'ajub dalam bahasa Arab. Mana dia kata gaya bahasa ta'ajub, heran. Heran sungguh pok ni. Kita menggunakan bahasa heran ni, kita kata alangkah. Alangkah cantiknya, alangkah rindunya, alangkah bahagianya, alangkah busuknya. Semua alangkah. Alangkah
Sejuknya kerana ekor ni tubuh kuat. Alangkah semua adu. Alangkah sabarnya mereka itu. Ya tak apa, boleh seorang ni masa macam duduk di England. Maka apa yang terlebih kuat? Sabar. Maka apa yang terlebih kuat sabar mereka itu atas api neraka ya, iaitu takjub. Maknanya hebat semua depa ni, no sabar depa ni duduk dalam neraka. Tidak. Fama asbarahum, alangkah sabarnya mereka itu di dalam neraka. Boleh sabar kalau dalam neraka? Taklah. Kalau tak boleh sabar, jangan duk sembunyi ilmu. Tu makna dia. Allah Ta'ala kata, kalau kita anak kita pun kita tak bagi dia buat juga. Dia kata, no hang